Okey. Bagi belum ke projek sini? bagi melancarkan kita punya majlis, saya menjemput saudara Afnan untuk bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan penguasa alam. Ya Allah, kami merafatkan kesyukuran kepadamu telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis BYB Legacy Group ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keridhaan-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui. Sesungguhnya kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai seorang hamba-Mu yang lemah dan jahil. Ya Allah, ya Qahar, ya Jabbar, berkatilah usaha-usaha kami ini. Mudah-mudahan dengan usaha kami ini, kami dapat membantu meningkatkan ekonomi diri kami, keluarga, rakan-rakan kami dan seluruh orang yang berada di sekeliling kami. Kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan tubuh badan dan kebahagiaan kepada jiwa kami. Bukakanlah hati kami dan lapangkanlah dada kami menerima ilmu pengetahuan pada hari ini. Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segalanya dipermudahkan hari ini. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Kau ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa semua umat Islam yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Afnan. Share
the same destination. We all work together as one. In this place there's only one vision, and that's to be number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something we need to realize. It's something very special in our eyes. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who will give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. We are number one. Take one more step. Reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we'll help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we strive. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who will give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. We are number one. Aku buat lagi, selagi tak jadi tak sah sampai jadi. Sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Testing, testing. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar Prudential? Baik. Baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Oh yes. Apa khabar Prudential BSN Takaful? Alhamdulillah. Kami sihat. Kami hebat. Oh, yes. Yes. Okey, izinkan saya berpantun. Okey, melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembang pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Okey, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana pada hari ini, pada pagi ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam satu majlis daripada BYB, Build Your Business, anjuran Legacy Group. Okey, hari ini kita akan berkongsi, kita akan share perkongsian daripada speaker dan testimoni yang sangat hebat. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, nama diberi Nur Nazura binti Muhammad Yatim. Saya berasal daripada Selangor. Siapa orang Selangor kat sini? Boleh tak chat dekat chat box tu nombor 1. Boleh klik kat situ nombor 1 kalau berasal daripada Selangor. Ada Ahmad Bukhari, Selangor. Abang Nizam, Zita, ramai orang Selangor Okey, Alhamdulillah sebab kita memang berpusat di Selangor dan seluruh Malaysia lah. Okey, saya sambung Okey, kita memang satu Malaysia lah sebab saya percaya kat sini ada Sabah dan Sarawak pun ada juga. Kita memang nak meluaskan sayap satu Malaysia. Okey, next slide.
Okey, saya nak tanya kat sini. Siapa yang tahu berkenaan prudential? Apa itu prudential? Siapa tahu tulis type 1 dekat chat box. Kalau tak tahu type 2. Ada juga yang tak tahu. Okey. Okey, saya tak tahu juga Iqbal. Hari pun tak tahu. Okey, saya explain sikitlah berkenaan prudential. Okey, prudential dah ditubuhkan pada tahun 1840. Ya, merah dia 5 pun tak tahu. Okey. Prudential ditubuhkan pada tahun 1848 di London. Okey, dah wujud sejak 173 tahun yang lepas. Okey. Pada tahun 1924, Prudential meluaskan perniagaannya di Malaysia. 1924 lah. Okay, di Malaysia, Prudential dikenali sebagai Prudential Asuran Malaysia, PAMB, dan menawarkan perkhidmatan macam insurans hayat, perubatan dan juga pelaburan. Okay, pada tahun 2006, BSN bergabung dengan Bank Simpanan Nasional BSN, lalu wujudlah anak syarikat Prudential BSN Takaful Berhad. Ada lebih 45 cawangan Pru BSN di seluruh Malaysia. Okey. Okey, siapa kat sini pernah tengok filem Titanic? Titanic yang kapal karam tu kan? Yang besar tu, yang langgar iceberg tu. Pernah tengok tak? Okey. Kalau pernah tengok, siapa tahu trademark dialog dalam filem Titanic? Boleh unmute lah. Siapa tahu dialog dia? Dialog yang memang popular lah dalam Titanic tu. Boleh unmute. Kita tengok testing. Kalau siapa dapat jawab ni, kita bagi hadiah. Tahu? Tak tahu tak tahu, tak dapatlah hadiah. Okey, betul. Betul Nasrul. Okey, you jump, I jump. Itu adalah betul Iqbal. Itu adalah dialog. Dialog memang popular lah dalam Titanic tu, memang trademark Titanic. Okey. Filem Titanic ni sebenarnya diinspirasikan dari kisah benar lah. Kapal Titanic tu dah berlanggar dengan iceberg di lautan Atlantik Utara. Okey, kesan daripada itu, Prudential sebagai pihak insurans telah membayar pampasan kepada 292 orang mangsa sebanyak 12,834 pound sterling akibat daripada tragedi itu. So sebenarnya pengajaran daripada sini, sebenarnya Prudential ni dah lama sangat wujud dan dah mainkan peranan yang penting dan cemerlang lah sebagai syarikat insurans. Okey. Selain itu juga Prudential next slide. Okey, Prudential dah membayar tuntutan atau claim lah pada 2018 sebanyak 541.3 juta dan juga pada tahun 2019 sebanyak 604.8 juta. Dia dari segi pampasan kematian, pampasan sakit kritikal, kos perubatan dan hilang upaya. Okey, kita beralih kepada agensi kita lah. Nama agensi kita adalah Legacy Group. Okey, telah ditubuhkan pada 31 Ogos 2016. Okey, founder Legacy Group iaitu Encik Muhammad Adli bin Musa dan juga manager-manager beliau lah. Okey, misi Legacy Group ni melahirkan usahawan takaful Islam yang berjaya dunia dan akhirat dan juga menyebarkan perlindungan takaful kepada seluruh rakyat Malaysia demi meningkatkan kualiti kehidupan. Okey, saya cakap ni, saya bagi tahu info-info ni, korang kena alert tau. Guest-guest kena alert sebab kita ada gift. Siapa yang dapat jawab soalan ke, kita bagi gift, special gift lah. Okey, saya sambung Legacy Group adalah $1 million agency, iaitu salah satu top agensi Bumi Putra di Prudential, dan juga
dah memberi sumbangan jutaan ringgit kepada production di Prudential sendiri. So HQ Legacy Group ni ada dekat ICT Shah Alam, ada dekat Cawangan Puchong dan juga Kota Baru Kelantan, Menara KH KL dan Wangsa Maju, dan kita nak meluaskan ke seluruh Malaysia lah. Okay, next. Okay, next lagi. Okay, ni antara manager lah, manager dan achievement Legacy Group. Okay, next. Okay, Legacy Group terdiri daripada, ni adalah board of director lah, manager-manager under Cik Muhammad Adli, penama kita. Dan Legacy Group sendiri terdiri daripada lebih daripada 200 perunding takaful seluruh Malaysia. Dan akan melebarkan sayap ke seluruh Malaysia. Okey. Okey, saya tak nak buang masa. Jadi saya kenalkan, saya beri pengenalan lah kepada speaker kita. Okey. Jadi untuk tahu mengenai kerjaya Prudential, apa peluang yang ditawarkan dan macam mana nak join. Saya jemput speaker kita, Lieutenant Bersara TLDM Muhammad Nasrul Nurasmi. Okey, silakan. Okey. Lagi, selagi tak jadi tak sah sampai jadi. Sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi, hari-hari bikin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, apa khabar semua? Okey. Waalaikumsalam. Okey, sebentar saya nak share sedikit saya punya Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua sekali. So tanpa buang masa, okay, saya memperkenalkan diri saya dulu, background saya selaku speaker anda pada pagi ini. Okey, saya percaya anda semua mesti nak tahu latar belakang saya dahulu sebelum saya share benda yang lain, kongsi yang benda lain lagi. Okey, nama diberi, nama penuh saya Muhammad Nasrul Shah bin Nurasmi. Sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak lah, married with a son. Saya merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Okey, saya berasal daripada Selangor juga. So macam kita punya moderator tadi pun asal daripada Selangor, saya pun daripada Selangor juga. Petaling Jaya Selangor. So siapa sini yang tinggal di Petaling Jaya, bolehlah kan, boleh PM kita tanya kan duduk di mana. Okey, pendidikan awal saya di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, Sungai Wei. So Wakai Chiang Huai. So siapa kat sini yang boleh berbahasa Cina, Mandarin, boleh sembang dengan saya. Wakai Chiang Huai, lupa ni putong, Wakai Chiang. Okey. So kemudian darjah 6 saya beralih kepada sekolah kebangsaan lah, di sekolah kebangsaan Bandar Sangwe. So siapa yang duduk di Bandar Sangwe tu pernah duduk sekolah dekat Bandar Sangwe, mesti orang tanya kenapa saya tukar daripada sekolah Cina ke sekolah kebangsaan kan. Dia ada sebab dia. Sebab dulu dia ada peralihan. So nak elak peralihan, saya tukar kepada darjah 6 tu sekolah kebangsaan lah, kan. Okey, kemudian secondary education saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Laki-Laki Bukit Bintang. Sekolah ni bukan kat Bukit Bintang. Sekolah ni dekat branch PJ33. Dekat branch PJ33. So nama je Bukit Bintang, tapi sekolah laki-laki dia dekat area PJ. Kalau orang kata dekat mana? Dekat Masjid Bulat orang panggil. Masjid Bulat tu siapa yang kerja area section 14 dia tahulah. Kan?
Okey, lepas tu selepas tamat daripada PMR, so nak beralih sikit lah kan. Kita nak berdikari kononnya, nak duduk kat sekolah asrama. Tapi tak jauh pun. Kita pergi ke Sekolah Menengah Teknik Shah Alam. So berapa masa tu kononnya nak belajar engineering lah. Kan. Nak belajar engineering, so saya ambil dalam mechanical engineering course punya Sekolah Teknik Shah Alam tu. Okey. Kemudian selepas tamat daripada SPM tu, masa tu berfikir kan, kononnya tak nak menyusahkan mak ayah lagi, tak nak guna duit mak ayah lagi kan. So saya pun apply lah. Apply kat mana? College Tentera Laut Diraja, KDSI 1. Siapa tahu kat mana? College Tentera Laut Diraja. Siapa tahu boleh type dekat dalam chat box tu di mana. Kan? Kenapa saya melanjutkan pelajaran? Bukan melanjut pelajaran lah tu kan. Dia dua dalam satu. Sebab apa? Melanjutkan di College Tentera Laut ni pada masa yang sama juga saya boleh belajar dan pada masa yang sama saya bekerja. Sebelum ada UPNM kan. Dulu sebelum ATMA ataupun UPNM ni dikuatkuasakan sepenuhnya untuk tentera, kan? Dia ada college. Ada College Tentera Udara, College Tentera Laut, College Tentera Darat. Sekarang dah tak ada dah. Okey. So kemudian so pada masa yang sama juga saya belajar di College Tentera tu, saya ada belajar dalam diploma Kuala Sungai Baru, Melaka. Oh bukan. College Tentera Laut bukan di Melaka. Itu adalah Akademi Tentera. Akademi Tentera. Itu Akademi Laut. Kan? Dia di Lumut, College Tentera Laut ni. So pada masa yang sama juga dia memberi peluang untuk dalam diploma pengurusan teknologi pengangkutan pertahanan maritim, UTM, under UTM juga. Okey, ini sedikit latar belakang pendidikan saya lah. Okey, ini adalah keluarga saya. Keluarga saya, okey, yang belah kiri ni isteri saya lah. Kan, isteri saya di kapal juga tu. Masa tu saya bawa honeymoon awal lah sebelum kahwin tu. Kan, kapal tentera. Okey, ni anak saya, keluarga saya, ibu bapa saya dan adik-beradik saya. So daripada adik-beradik 4 orang ni, seorang je perempuan. Dia pun adalah seorang ejen juga. Ejen dalam Legacy Group juga. Okay, so macam mana saya boleh join dalam Prudential ni kan? So saya start join ni masa part time tau. Saya join ni masa part time. Masa tu saya join 2013, saya dah join dah sebenarnya. 2013 tu saya dah masuk kelas dan ambil praktisa apa semua. Tapi masa tu ada kekangan sedikit. Sampailah 2015 baru saya dapat kontrak. Pada Jun 2015 saya kontrak as part time dulu, part time agent. Masa tu saya bekerja di Mindef. Siapa tahu Mindef? Di Jalan Semarak tu, tingkat 17. Masa tu saya pegawai takbir di bahagian bahagian pentadbiran. Kalau kata apa, admin untuk TLDM lah Satu Malaysia. So saya bekerja kat situ, at the same time bukan apa, saya berdekatan dengan saya punya introducer. Introducer saya, kalau tengok kat dalam gambar ni, belah bawah kiri tu, yang lelaki, tabik hormat tu, itu introducer saya, Tuan Abi Khalifah. Dan isteri dia, manager saya, iaitu Puan Munizaliza. Masa ni memang saya join tu sebab saya fikir saya nak buat side income. Kenapa duduk di KL ni, duduk di Lembah Kelang ni memerlukan, orang kata apa, perbelanjaan yang tinggi. Masa tu pula anak masih kecil, pamper semua-semua kan. Kita niat nak extra income. Orang kata kerja kerajaan ni dah income dah kuat, dah ada semua. Pegawai pula tu kan. Tapi saya fikir tak boleh, kita kena lebih lagi. So saya join lah as a part time. 2.5 tahun saya sebagai part time agent. Kenapa 2.5 tahun? Lama tu saya jadi part time kan. Sebab masa tu saya masih dalam kontrak lagi dalam tentera. Sebab tentera ni dah ada kontrak. Selepas tu 2018 saya barulah full time sebagai seorang ejen takaful di Legacy Group full time. Okay. Alright. So yang atas tu ini adalah kelas saya di UK Perdana. Dulu adalah PTA dipanggil, Prudential Training Academy. Alright. Okay, ni aktiviti saya lah. Aktiviti berjumpa dengan klien, aktiviti
Saya tunjuk gambar ni sebabnya saya nak bagi tahu klien saya ni berbagai latar belakang. Ada yang Cina pun ada. Ada yang atlet berbasikal negara pun ada, yang belah atas, start belah atas. Ada yang eksekutif pun ada. Ada yang adik-beradik pun ada. So gelaran saya gunakan trademark saya adalah Uncle Takaful. So ada yang nurse, ada yang tentera, ada yang kerja Google, ada yang foreigner pun ada. So saya nak bagi tahu kat sini, untuk menjadi seorang ejen takaful ni dia meluas tau. Bermacam-macam background, bermacam-macam latar belakang kita akan jumpa. Kan kalau ejen lain ada yang artis pun ada. So kita punya market ni adalah besar. Okey, kemudian ini pencapaian sikit lah. Saya nak just share sikit pencapaian saya. Alhamdulillah, tahun lepas saya capai kejayaan saya dalam Star Club Qualifier pada separuh pandemik, separuh endemik. Tak sampai separuh pun endemik. Suku, maknanya 1/3 endemik, 2/3 tu adalah pandemik. Apa yang saya nak bagi tahu tu, tak ada benda yang mustahil sebenarnya. Tak kisahlah. COVID ke, tak COVID ke, kita as ejen ni boleh buat kerja. Dan pencapaian yang lain lah. Kan seperti Bandung trip, lepas tu ada dapat cash, dapat jam, macam-macam lah. Kan jadi sport gift card. So adalah kejayaan yang lain yang saya dah capai, iaitu membeli sebuah kenderaan. Okey, ni sedikit gambar lah kejayaan yang saya dah capai sebelum ni. Ini adalah yang belah kanan gambar saya tu pada 2020. Saya ingat lagi masa tu kita baru tahun pertama kita kena COVID, pandemik kan. So masa tu alhamdulillah rezeki, ramai ejen-ejen di Legacy Group ni dapat keluar kenderaan idaman dia orang. Pada masa tu juga alhamdulillah saya pun tak percaya saya boleh capai untuk keluar sebuah kenderaan Continental. So macam mana kita nak lihat masa depan kita? Kan bukan kita nak jadi ahli nujum, bukan. Cuba kita tengok balik kita punya kehidupan ataupun kita punya kejayaan ataupun kerjaya kita 5 tahun sebelum ni. Macam diri saya, sebelum pada masa 2015 saya join, ataupun pada sekarang ni 2022. Kalau 5 tahun sebelum ni saya adalah pada tahun 2017, saya seorang ejen part time masa tu. Baru saja nak join full time. Dan pada hari ini siapakah saya? Siapakah diri saya? So you all, bila kita tengok balik yang belakang tu, kita nak jadi macam tu lagi tak? Adakah kita masih nak pada takut yang sama ke tak? Dan kita nak jadi 5 tahun akan datang, nak jadi macam mana? So 5 tahun yang akan datang kita belum pasti lagi. Yang lepas kita dah tak boleh ubah, yang ke depan kita tak boleh nak tahu lagi. So apa perlu tindakan kita? Hari ni. Hari ni lah tindakan kita. So sebelum saya next slide ni, saya nak ucapkan tahniah. Tahniah kepada semua yang hadir, kerana anda dah berada selangkah untuk kejayaan 5 tahun akan datang. Okey? Faham tak maksud saya? So kalau kita rasa macam aku ni apalah nak jadi kan, pernah tak kita duduk seorang-seorang kan, apalah 5 tahun akan datang, apalah tahun depan akan datang kan, aku ni seorang apa aku ni akan jadi apa macam mana aku nak capai So kita kena create lah. Create tu kena berfikir, kena bertindak, kena laksanakan tindakan tu sekarang. Okay? Alright. So ni masa depan kita. Adakah masa depan kita ni bebas kewangan? Kebebasan kewangan tu maksudnya yalah, kita pun sedia maklum kan sekarang ni dengan harga makanan, harga bahan mentah semua naik. Kan? Gaya hidup kita nak yang sama. Tapi orang kata apa, income sama tapi tak naik-naik. Macam mana? Kan? Keluarga adakah yalah gaji sama, lepas tu barang-barang semua naik, lifestyle kita akan menurun. Lifestyle kita akan berkurang. Kalau sebelum ni kita boleh tiap-tiap bulan makan KFC, lepas ni mungkin 2 bulan sekali.
Tu masa zaman saya kecil-kecil tu lah. Sebulan sekali bolehlah dapat makan KFC ke NW kan. Kalau sekarang ni 2 kali sebulan, mungkin lepas ni dah tak boleh lah 2 kali sebulan. Mungkin sebulan sekali ataupun mungkin 2 bulan sekali. Kan? So macam mana kita nak kekalkan gaya hidup kita, lifestyle kita tanpa mengurangkan kita punya masalah kewangan. So macam mana? So peluang dia ada dekat sini. Kan? Macam mana peluang tu ada dekat sini? Kan? Cik Nasrul ni cakap ada peluang. Peluang tu apa? Kan? Peluang dia nanti saya ceritakan. Dia ada di depan slide akan datang ni. Okay? So jangan ke mana-mana, jangan left. Okay. Alright. So saya nak share kan, ramai orang berimpian. Kan? Ramai orang berimpian tapi ramai orang tak melaksanakan tindakan. So kalau kita tengok kat sini, depan saya ni, depan slide kita ni, nama dia Helen Keller. Siapa kenal Helen Keller ni? Siapakah dia? Dia bukannya adik-beradik Queen Elizabeth Bukan. Dia ni seorang yang tak boleh melihat. Dia buta. Seorang pekak, tidak boleh mendengar. So dia adalah OKU. Okay. Dia orang kata kurang upaya. Dia tak boleh melihat, dia tak boleh mendengar, dia tak boleh nak bercakap betul-betul. Tapi kalau tengok gambar dia ni, sifat dia ni macam sempurna. Mata dia boleh buka kan, mulut dia boleh makan, telinga ada. Tapi sifat dia tu tak lengkap, tak sempurna macam kita. Tapi dia seorang yang punya impian. Dia seorang, orang kata boleh dikatakan yang sukses jugalah pada masa zaman dia tu. Kan? Tak ada benda yang mustahil. Yang mustahil tu adalah orang kata Al-Quran je tak boleh nak ubah kan. Kan? So kita mempunyai semua ada impian. Tapi tak ada semua yang berani nak mengejar impian tu dengan tindakan yang ada. Okay, so kita yang ada kat sini, kita boleh fikirkan impian kita ni. Kita boleh nak kejar impian tu, tapi kena buatlah daripada sekarang. Alright. Okay, manusia menjadi hebat, keluarga menjadi bahagia, negara menjadi kuat. So kalau kita ada impian, kita boleh capai impian kita tu, insya-Allah pada masa akan datang, lifestyle kita, keluarga kita, orang di sekeliling kita boleh bantu ramai lagi. Okay. Alright. So macam yang saya cakap tadilah, kan, kita ni mempunyai nak kebebasan kewangan. Bila kita ada kebebasan kewangan, semua orang nak lifestyle. Semua orang nak ubah dia punya lifestyle diri, keluarga. Masing-masing saya percaya dekat sini ramai orang ada rumah impian. Ramai kat sini yang hadir ni ada kenderaan idaman. Ramai kat sini yang nak pergi overseas trip, bercuti ke luar negara. Sebab kita memang dah bebas. Bebas tu maksudnya bebas dah boleh ke luar negara. Baru-baru ni pun ramai ada 14,000 jemaah daripada Malaysia pun dah menunaikan haji. Kan tolak dengan 400 yang terkandas tu lah di KLIA tu kan. Kan itu kita tak boleh nak cakap apalah. Tapi nak kata kat sini kita dah boleh keluar negara, kita dah boleh pergi overseas. Pada masa yang sama juga ada yang nakkan kebebasan kewangan semasa persaraan. So capai ke tak yang ni? Boleh tak kat sini siapa yang dah capai semua ni? Kan overseas trip, overseas vacation mungkin dah. Kan tapi mungkin dia nakkan rumah yang selesa. Sekarang mungkin sewa. Kan akan datang nak beli. Nak beli tu macam mana? Rumah teres, rumah semi-D, rumah banglo ataupun rumah istana macam Ali Syukri. Kan bila ada kenderaan sekarang kenderaan sewa ke kenderaan kalau macam saya dulu starting beli kereta manual. Kereta manual. Saga baru, bukan barulah, yang sebelum FL. So Saga manual sakit kaki. Okay, sakit kaki. Dulu kerja di Lumut, lepas tu pindah di KL sakit kaki. Sebab apa? Sebab jam. So kemudian ubah lagi. Sebab apa? Kita nak tukar lifestyle kita. Lifestyle tu tak semestinya keinginan. Kadang lifestyle tu kita berhadapan dengan keadaan di sekeliling kita yang membuatkan kita ni kena berubah.
Kan kena berubah. So bila contoh macam saya pakai kereta manual, nak ke auto. Kan nak auto nak besar sikit. Sebab apa? Keluarga dah besar. Kemudian bila dah join dalam ni nak merasa kereta idaman pula. Kan kita berubah-ubah. Tapi macam mana kita nak ubah? Bertindak sekarang. Okay? Alright. Okay. So ni saya nak share sikit lah. Kan kenderaan-kenderaan yang ni kebanyakannya ni boleh dikatakan semua keluar pada 2020. Saya nak, bukan kita nak kata nak belagak ke, bukan nak ni. Saya nak bagi tahu dekat sini, ejen takaful ni dia punya kerjaya dia, pekerjaan dia ataupun bisnes dia tu istilah dia kalis masalah kewangan ekonomi. Macam itulah. Saya ingat kalis peluru pula. Kan? Kalis orang kata apa, masalah ekonomi. Maksudnya masa pandemik ke, masa endemik ke, semua orang memerlukan takaful, insurans. So masa tu ramai yang memohon. Pada 2020 tu ramai juga yang memohon takaful. Pada masa yang sama, saya nak bagi tahu kat sini kenapa boleh keluar ni, maknanya kita ni tak ada masalah kewangan. Malah naik lagi income tu. Kan boleh jana lagi pendapatan tu. Sebab apa? Permintaan. Bila ada demand tinggi, so supply kena tinggi dan kita punya income tinggi. Kan? So kat sini semua dapat keluarkan kenderaan-kenderaan idaman masing-masing sebab tak terjejas. Kalau kita dulu kita tengok ramai kesian orang kan ada masalah diberhentikan kerja, kata apa pendapatan terpaksa dipotong gaji dia. So kita pun macam kesian. Kan, tapi kita beri peluang kepada orang yang ada masalah kewangan, masalah kerja diberhentikan, kita beri peluang. Ada yang mengambil peluang, ada yang mengambil tindakan. Okey? So kita tengok kat sini. Kan ada tak kriteria di antara daripada kita ni kan sebab dalam pekerjaan tu ada masalah ke tak? Kan? Okey? Sebab pertama, kos sara hidup. Kan dah kerja lama dah ni. Tapi kos sara hidup tak turun-turun, makin naik kan. Kos pendidikan pun semua naik. Apa lagi? Ni masalah kata apa kalau untuk kes rawatan lah kan. Sakit kritikal memang kos dia naik, tak ada menurun. Dalam hidup kita ni daripada zaman mak kilau kan, semua sekarang ni semua duk cerita mak kilau. Sebab apa zaman mak kilau tu 20 tahun selepas Prudential wujud. Sebab tadi abang kata moderator 1848, betul? 1848 Prudential dah wujud. Mak kilau 1866. So 20 tahun selepas tu mak kilau baru wujud. Daripada zaman mak kilau sampailah sekarang, ada tak barang turun? Tak ada. Semua naik. Kan? Kalau siapa yang lahir 80-an kat sini, ingat tak kalau mak ayah kita kata, zaman abah dulu beli nasi lemak 5 sen je. Ada tak kat sini? Mesti ada. Mak ayah dia kata, sekarang mahal lah. Nasi lemak 50 sen. Nasi lemak biasa. Zaman abah dulu, nasi lemak 5 sen. Kan? Zaman tu zaman 60-an, 70-an. 5 sen memang banyak. Macam 50 sen. Zaman sekarang ni, nasi lemak biasa pun hampir RM5 dah. Kalau kat kedai mamak. RM6.90 sen kalau kat Bistro. Betul tak? Kan? Tak ada kos yang turun. Tak ada. Persaingan makin meningkat. Apa lagi? Jangka hayat lebih lama. Maksudnya orang ni zaman sekarang ni dia dah ada macam-macam treatment. Macam-macam teknologi yang dah boleh membuatkan umur kita ni panjang. Memanglah kita tahu umur kita tu orang kata apa dah ditetapkan oleh Allah kan. Tapi macam kita tengok dekat di Jepun kan. Macam mana dia umur kat sana panjang-panjang sebab dia menjaga kesihatan, menjaga pemakanan, macam tu. So, dalam kehidupan kita ni, kita tak boleh lari daripada peningkatan. Tak kisahlah peningkatan apa sekalipun. Kos sara hidup ke, pendidikan ke. So, adakah kita nak pada tempat yang sama? Seperti katak di bawah tempurung? Kan? Adakah kita masih nak berdiam diri? Adakah kita nak layan je, tunggu orang suapkan? Adakah kita nak tunggu dah betul-betul teruk
dah betul-betul bermasalah baru kita nak berubah, kan? Jangan. Kita jangan tunggu. Okey? So kalau kat sini, kalau kita tengok bila orang yang bersara kan, daripada 100 orang yang bekerja dalam Malaysia ni, dia berada di beberapa situasi dekat sini. Kalau kita tengok ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis orang. Daripada 100 tu, 6 jenis dikategorikan. Kategori yang pertama, yang teratas sekali, 49 daripada 100 tu, kan, hampir separuh masih bergantung kepada orang lain. Bergantung pada orang lain tu ibaratnya macam ni kita ambil umur persaraan dah. 49 daripada orang tu mungkin dia duduk rumah anak-anak ataupun duduk di rumah orang-orang tua, kan, masih bergantung. Sebab dia dah tak ada kerja dah. Dia dah tak kerja dah. Duit pun mungkin ada duit pencen ataupun mungkin duit pencen tu tak cukup ataupun memang tak ada duit langsung. So duduk dengan anak-anak. Kalau anak-anak nak jaga. Kalau tak duduk rumah orang-orang warga emas. Okey. So daripada 29 tu meninggal dunia lah. Kalau meninggal dunia kita tak boleh buat apa. Kan? So dah tak ada isu dah. Kan? Daripada 12 tu bankrupt. Nak ke kita jadi orang yang bankrupt? Bankrupt ni macam mana? Sebab apa? Mungkin dia tak ada duit, dia terpaksa meminjam. Bila meminjam tak boleh bayar ataupun kos kad kredit ke kos pinjaman tu tak boleh nak tampung, dia diisytiharkan muflis. Kita nak jadi macam ni ke? Kan? Ataupun 5 orang masih bekerja. Kalau bekerja tu mungkinlah boleh. Tapi tak bolehlah dapat income masa time muda. Mungkin boleh kerja di office, jadi orang kata apa, admin, tolong photo state, tolong bagi surat-surat ke office. Tak boleh lagi, mungkin minta maaf lah kan. Mungkin kadang saya tengok ada yang kerja kerjaan lepas tu dia berhenti. Dia buat kerja apa? Dia buat kerja landscape. Landscape tu dalam bahasa baik dia lah, bahasa yang nampak cantik sikit. Tapi biasanya dia akan jadi potong rumput, sapu sampah. Kan? Tu saya panggil gelaran pekerjaan landscape. Kan kalau kita panggil cleaner tu macam nampak macam kita ni nak memburuk ataupun nak mendowngrade ke orang kan. Pekerjaan landscape. Saya panggil dia pekerjaan landscape. Okey. So daripada 100 tu 4 kewangan yang kukuh. Maknanya dia dah tak bergantung harap pada orang lain, dia bukan bankrupt, dia tak bekerja, kan, ataupun dia mungkin bekerja tapi kewangan dia kukuh. Kan? Kalau kita tengok siapa yang kewangan kukuh, cuba kita tengok dekat keliling orang kampung kita ke, taman kita ke, kan, daripada 100 orang, siapa yang dalam kategori 4 kewangan yang kukuh. Kita boleh tahu tau. Mungkin dia pergi surau ke, pergi masjid, dia tenang je, tapi duit ada, boleh belanja anak, boleh belanja cucu, tu kewangan yang kukuh. Dan satu daripada 100 orang sangat kaya. Sangat kaya ni macam Syed Bukhari, kan, siapa lagi jutawan-jutawan yang kita kenal. Mungkin kita tak sampai ke tahap yang pertama ni, yang nombor seorang je. Kita dapat nombor 4 tu pun dah alhamdulillah. Kan, alhamdulillah. So kita nak kategori yang mana? Anda yang pilih. Okey, semua impian kita lah memerlukan kewangan yang kukuh. So kita tak boleh lari. Semua orang nakkan kewangan yang kukuh. Bohong lah. Siapa kat sini kata saya tak minat dengan duit, saya tak minat dengan orang kata apa lifestyle tu ini. Saya kat sini kita bukan nak kata kita nak mengejar dunia sahaja. Bukan kita nakkan fikirkan harta-harta, tak. Tapi kalau tak ada harta, tak ada kewangan yang kukuh pun masalah juga. Kenapa? Bila kewangan tak kukuh, tu berlaku kecurian, rompakan, bunuh-membunuh, kan? Itulah berlakunya orang kata apa, rasuah, kan? Itulah berlakunya orang kata apa, pecah amanah, khianat. Jangan kata Islam tak mengajar, Islam tak ni. Siapa kata? Siapa kata Islam tak suruh kita mengejar dunia? Mengejar dunia jangan lupa akhirat. Mengejar dunia untuk akhirat. Dia kena ada, kita jangan guna ayat yang pertama, kita guna gabungkan 2 ayat. Kan? Kalau tak, masakan ada orang kata apa, kata-kata hikmah ataupun hadis tak silap saya, bekerjalah kamu seperti kamu hidup 1000 tahun. Beribadahlah kamu seperti kamu akan mati esok. Kalau kita hayati betul-betul,
kenapa kita kena 1000 tahun supaya kita akan kerja bersungguh-sungguh, seolah macam kita ada peluang lagi untuk hidup lama. So bila kita ada peluang hidup lama, of course lah kita punya cara kerja tu kita akan berusaha sungguh-sungguh. Sebab apa? Kita nakkan kesenangan. Kesenangan. Kemudian kenapa beribadah? Beribadah tu seperti esok kamu akan meninggal dunia. Kenapa? Bersungguh-sungguh juga. Kat situ Islam dah mendidik kita supaya dia nak kita bersungguh-sungguh. Bukannya kita ambil part yang pertama saja kan, yang ke depan. Kata tak payah, kita tak perlu mengejar dunia. Kalau tak mengejar dunia, maksudnya kita tak berusaha untuk mendapatkan kewangan yang bagus. Masakan ada Abid Liu. Betul tak? Kita seronok kata, baguslah Abid Liu. Tapi kita tak ada usaha pun nak jadi macam Abid Liu. Patutnya kita tengok Abid Liu tu, kita kena melahirkan 100, 1000 orang, 10,000 orang macam Abid Liu lagi. Supaya orang Islam kita tak ada masalah. Betul tak? Kan? Tu tujuan utama kita, insya-Allah. Okey. So, kenapa dalam Prudential ni? Kan kalau kita tengok dalam perniagaan di sekeliling kita lah. Kita ada perniagaan kecil, kita ada perniagaan besar. Perniagaan besar ni biasanya dia ada franchise, dia ada cawangan, dia ada branch, dia ada di mana-mana. Okey. Kita tengok apa perbezaan small business dengan franchise business. Okey, kalau kita tengok kat sini, small business ni dia boleh dibuat. Senang nak buat. Modal pun tak besar. Kan? Tapi kebiasaannya perniagaan kecil ni banyak yang tutup. Biasa tak kalau kita tengok kan, kalau yang perniagaan kecil, terutama sekali perniagaan makan lah, kedai makan. Kan, masa time sebelum pandemik bukan main lagi, gah lagi. Tiba-tiba kalau dia tak pandai nak uruskan, tak ada franchise, tahu-tahu masa pandemik tutup. Kan, bila time endemik balik, tak buka-buka juga. Sebab apa? Dia dah tak boleh nak mulakan dah. Modal dah tak ada dah. Berbeza pula dengan perniagaan yang ada franchise. Kan kalau kita tengok perniagaan yang franchise, kalau kita tengok KFC, Pizza Hut, Burger King, Domino's, Starbucks, 7-Eleven, McDonald, Secret Recipe, semua franchise. Ada tak kita tengok dia orang tutup, perniagaan dia orang tutup? Kecuali inilah Papa Rich lah. Kan mungkin Papa Rich tu saya tak tahulah kenapa, sebab apa, walaupun dia ada franchise tapi dia tutup. Tapi satu-satu yang tutup dia je lah, setakat yang saya tahulah. Kan mungkin ada sebab dalaman ataupun dia tak berubah. Tak silap saya masa tu dia tak boleh nak adapt dengan perniagaan masa time pandemik. Sebab dengan dia tak buat konsep online punya perniagaan. Kalau yang lain ni semua ada buat online. Dia sahaja yang tak berubah-ubah, tak silap saya lah. Dia macam Kodak kan, macam Kodak, macam Nokia, dia tak nak berubah ikut semasa. So pengajaran ni kita kena ubah diri kita. Okay, alright. So ni brand-brand yang saya cakap tadilah, kan. Kenapa produk franchise ni memberi pulangan ataupun satu perniagaan yang terjamin, insya-Allah. Kenapa? Sebab dia ada brand. Dia ada jenama dia. Jenama ni orang kenal. Kalau kita cakap je, jenama ni saya tahu. Dia ada sistem. Dia ada structure yang bekerja tu dengan sistematik. Dia ada pengiklanan, advertisement. Dia iklan kat mana-mana pun kita pergi, tak ada masalah. Ada je. Kan kalau kita tengok McD punya ayam tu, terliur. Tengah-tengah balik kerja kan. Kita tengok, macam sedap je. Kita pergi makan. Tak payah orang ajak pun. Kita just buka je. So ada orang yang iklankan. Ada training yang proper. So orang yang pekerja-kerja tu dapat, orang kata apa, latihan yang mencukupi, latihan yang bagus. So pekerja-pekerja yang dilahirkan, yang bekerja sangat-sangat, orang kata apa, berkualiti. Okay, so kenapa Prudential biasa takaful? Perniagaan ni adalah perniagaan franchise. Tak ada masalah. Kalau kita tengok tadi kan, brand Prudential ni nombor 1 di Malaysia. Sistem dan struktur dia ada sistem dan struktur. Kan, lagi satu apa, advertisement, pengiklanan. Siapa kat sini tak pernah tengok iklan Prudential?
Saya rasa billboard lebih-lebih lagi di Petaling Jaya. Siapa lalu kat area Petaling Jaya tu memang kat Federal Highway tu akan tengok billboard dia. Prudential. Kan? Tak silap saya kalau dekat highway pun sekarang pun dah ada dah. So ada tak kita keluar modal untuk pengiklanan billboard? Ada tak? Kalau tanya dekat ejen-ejen kat sini, ejen-ejen full time kat sini, boleh dikatakan tak ada. Kan? Kecuali untuk pengiklanan untuk diri sendiri, iaitu Facebook. Yelah nak berlobby kan, suruh ambil dengan kita kan. Okay, so inilah fakta-fakta yang saya cakap tadi lah kan. Prudential seperti moderator dah maklumkan tadi. Kan? So kalau tengok tahun tu 1848, selepas daripada tu 1866, Mak Kilau lawan dengan British. Kan? So maknanya sebelum Mak Kilau muncul lawan dengan British, Prudential dah ada dah wujud dah. Prudential dah wujud. Ada orang kata, masa zaman tok nenek kita mana ada orang ambil insurans. Bukan zaman tok nenek pun lahir dalam berapa? 20-an, 30-an kan? 1930 kan? Mak Kilau sebelum tu dah ada dah. Sebelum Mak Kilau pun dah ada dah. So lepas ni siapa yang cakap, kalau kita dengar orang kata tok nenek aku tak ada pun Prudential, tak ada pun, mana ada kan? Mana ada insurans ni? Jangan. Sebelum Mak Kilau, Prudential dah wujud. Kan? Kita tunjuk fakta ni. Sebab apa Mak Kilau? Sebab tengah hot kan sekarang kan? Okay. Alright. Okay. Ni adalah fakta yang keluar. Kalau kita tengok kat Google sekalipun, kalau kita tengok dekat dalam mana-mana pekerjaan sekalipun, masa pandemik COVID-19 yang lepas, ada 11 pekerjaan yang permintaan dia tinggi masa tu. Salah satu dia nombor 2 bukan nombor 12 ke, bukan nombor 3, bukan nombor 4. Dia adalah nombor 2 yang tertinggi permintaan dia. So insurance agent. Sebab macam saya cakap tadi, yang keluar kereta tadi, kenapa ramai orang keluar kereta? Sebab kita kalis masalah ekonomi. So ini fakta, bukan auta. Okay. Orang kata, macam mana ni kan? Seorang ni dah ambil dah insurans, seorang ni dah ada dah. So macam mana market saya kan? Sebenarnya setiap hari ada orang sakit, setiap hari ada orang meninggal, setiap hari ada orang lahir. So tak ada masalah isu market. Kan? Cuma kita je masalah. Ada jumpa orang tak? Ada tanya orang tak? Ada berkongsi dengan orang tak tentang takaful? Itu je masalah dia. Sebab market dia meluas. Sebab dalam Malaysia ni ada 33.7 juta orang di Malaysia. 33.7 juta. Okay? So ramai tu. Dan kenapa saya kata ramai? Sebab penetration ni maknanya tahap kesedaran orang yang ambil takaful hanya 54%. So ada lagi 46%. Cuba kali. Kalau 33.7 juta tu darab dengan 46%. Ada berapa juta lagi yang tak ada takaful dalam Malaysia ni, rakyat Malaysia ni. Kan? Kalau orang Melayu pula, orang Bumi Putra pula ada 17 juta. 17 juta orang lagi. Kalau daripada boleh dikatakan market untuk orang Melayu, lebih lagi orang Bumi Putra ni sangat rendah berbanding dengan market masyarakat yang lain, bangsa lain. Sebenarnya Melayu adalah paling rendah. So market kita tinggi. Jangan kata kesedaran dia kurang, so tak ambil, susah nak ambil. Kita lah punya tugas. So orang kata apa? Ejen ni lah yang akan jumpa dia orang, bagi dia orang kesedaran. Okay? So ni yang saya share tadi tu, permintaan mendadak semasa pandemik. Bukan saya cakap sekosong. Malah yang keluar daripada TV Al-Hijrah. Permintaan mendadak semasa pandemik. Masa pelentakan full yang lepas. Kan? Bukan cakap kosong ni ni memang fakta. Okay. So rakyat Malaysia perlukan anda. Yang mana yang datang hari ni, kita perlukan anda untuk bantu ramai lagi rakyat Malaysia. Kan dia lagi orang Melayu, orang Islam kita. Kita nak orang Islam kita ni memperkasakan ekonomi keluarga diri dia. Kan sebab perlindungan masih ramai yang tak ada. Masih ada lagi. Kalau nak dibanding dengan tak payahlah jauh-jauh Jepun ke kan. Kita ambil Singapura je.
boleh dikatakan seluruh rakyat Malaysia, Singapura tu semua dah ada takaful. Tapi masih lagi ada yang ambil juga. Sebab apa? Macam saya cakap tadi. Setiap hari orang meninggal, setiap hari orang lahir dan setiap hari orang sakit. Don't worry. Okay. So rakyat Malaysia perlukan anda. Alright. Okay. So kita dah cerita dah macam mana market, kan, macam mana marketing, franchise apa beza kan. So mestilah nak tahu kan macam mana dari segi pendapatan pula, komisen daripada menjadi seorang ejen takaful. Okey, ini saya share sedikit lah. Kita akan dapat 72 kali. Kalau kita bahagi tolak tambah tu 6 tahun kita akan dapat komisen melalui satu polisi. Okey. So macam mana nak kira tu? Okey, katakanlah setahun ada 52 minggu. Tolak beraya 2 minggu. Okey, kita kerja 50 minggu setahun. Let's say lah kita dalam seminggu tu kita ada 2 je pelanggan. Kan? 2 sahaja orang yang ambil. Ni paling busuk lah ni. Kan? So katakanlah dia ambil satu polisi tu RM200. So kalau kita kali dengan 12, 2,400. So kalau daripada 50 minggu, seminggu tu ada 2 orang yang ambil takaful dengan kita, kita ada 100 orang klien dalam masa setahun. Daripada 100 orang pelanggan tu ambil package yang 200 sebulan. So kita dah ada 240,000 setahun. Let's say lah kalau katakanlah kita punya commission daripada orang kata apa 240,000 tu setahun, berapa commission kita kalau kita ambil 20%? Dia adalah kategori dia 20%, 30% kan. Kita ambil yang rendah lah. Dia ada kiraan dia tu. Kiraan dia tu nanti kita akan ajar dalam kelas lah. Kan siapa yang join kelas nanti. So katakanlah 20%. Let's say lah 10% daripada 240,000, 24,000. Kalau 20%, 48,000. 48,000 bahagi 12. Berapa sebulan? Berapa sebulan income seorang? 4,000. Setahun je 4,000. Siapa kat sini kerja setahun, kerja permulaan dia dah 4,000. Siapa kat sini? Siapa kat sini starting kerja dah 4,000 dah? Ada tak? Boleh share tak? So dalam Prudential ni, starting kalau buat kiraan macam ni, yang orang kata apa magic numbers ni, dalam masa setahun je dah dapat 4,000. Tapi kena buat betul-betul lah. Kan? Make sure jangan kurang lah daripada kiraan magic numbers ni. Okay? Okay, itu kira commission. Ni kira bonus pula. Kan? Nampak? Nombor-nombor ni. Banyak nombor-nombor ni. Macam-macam nombor dah ada ni. Kan? Okay? Alright. So kalau nak tahu bonus ni kan, kena buat dulu. Kena join dulu. Barulah kita boleh tahu bonus macam mana. Tapi boleh dikatakan bonus yang paling rendah lah dia akan dapat dalam 8% daripada dia punya perniagaan tu. Okay? So ni summary lah ataupun ringkasan berkenaan dengan bonus. Katakanlah you masuk dalam 2022, okay, kita ambil lah skip. So dia akan dapat bonus 2024. So katakanlah tahun pertama tu kiraan yang tadi saya cakap sharing tadi, yang kalau you all buat 240,000, inilah bonus dia. 31,000 dia dapat. 31,200. Kalau tambah tu akan datang buat benda yang sama, boleh dapat bonus macam ni tempat kerja sekarang. Kalau saya memang tak pernah lah. Kan? Kalau saya dulu, saya merasa bonus RM500 lah sebab saya kerja kerjaan dulu kan. Okay. So, okay, tadi kita dah cerita income. Kita dah cerita dah bonus. Kini kita cerita macam mana laluan kerjaya kita, career path kita. Bukan setakat kita boleh jadi ejen saja, kita boleh naik pangkat juga. Kan? Pangkat daripada ejen boleh jadi unit manager 1, lepas tu boleh jadi agency manager, memiliki satu agensi sendiri. Kita orang kata apa, boleh dikatakan lengkap lah kalau katakanlah kita sayang nak lepaskan kerja lama kan. Tapi kita kat sini sama macam kerja lama. Malah tak perlu pun nak bodek-bodek nak naik pangkat. Nampak? So kalau kita bukan kita nak tinggal ataupun tak nak kerja lama, maksudnya kita memberi peluang diri kita untuk mencuba perkara yang baru dan yang tidak memerlukan
macam saya cakap tadi lah, kipas ke, tak perlu pun nak bersaing dengan orang lain yang dari segi orang kata apa, performance kerja dia ataupun nak mengipas ke kan. Okay, so macam mana nak mula pula kan. Macam mana orang yang fresh grad nak mula, macam mana orang yang sebelum ni ada income, dia kerja sekarang, sayanglah income yang lepas ni kan. Jangan risau sebab dalam Prudential kita ada bagi berbagai program. EDP yang lepas, Prudential Manager ini bagi income yang 6,000 ke atas, yang stock apa yang tukar kepada pekerjaan lain, iaitu bersama dengan Prudential pun ada. Yang terbaru EDP Gen Z. Dan yang terbaru lagi Prudential Manager Gen Z. Ini fresh grad pun boleh apply. So tak ada masalah. Sebab kita kat sini memang ada peluang, ada ruang, ada orang kata apa, bantuan untuk anda. Jangan risau. Kita yang penting macam mana kita bila kita nak mula saja. Okey? Ni sebut sedikit lah. Okey, bila kita dah berpangkat yang tadi saya share tadi tu, kita adalah kategori income. Kan, income agent, income unit manager 1, unit 2 dan agency manager. So income ni you all yang boleh create sendiri. Create sendiri tu maknanya you kerja kuat, you dapat. Tak perlu dah macam dulu, aku kerja lebih masa, gaji sama je kan dengan kawan-kawan lain. Kawan-kawan lain tu kerja tak kuat sangat pun, tak lebih pun. Tak ada. Kat sini you kerja lebih, you dapat lebih. You berusaha lebih, you dapat income lebih, you dapat pangkat cepat, you dapat income cepat, you dapat macam-macam lah. Kontes dapat cepat. Okay. Macam tadi, career path. Adakah isu dia macam mana kita nak untung? Kan? Nak jadi macam agent ke, unit manager saja ke ataupun agency manager. Kat dalam ni, kita yang tentukan. Diri kita sendiri. Kalau dulu, macam saya dulu, kita punya superior, orang atasan akan tentukan kita. Sebab apa saya tahu? Sebab saya pernah duduk sekali dengan kawan-kawan yang kerja di HR. Dipanggil HR lah. Kan? Dia dah kata dah, okey, kau punya perjalanan kerjaya kau macam ni. Navy dah tentukan kau macam ni. Sebab kau punya background macam ni. So tak syok lah. Sebab kita dah tahu dah. Kan? Kat sini tak. Kat sini you dah tahu dah macam mana. You kerja lebih, you dah tahu dah kejayaan you macam mana. Okay. Alright. So kalau kita sekarang ni tak bertindak kan, kalau kita sekarang ni kita tak memberi peluang kepada diri kita untuk mencuba sesuatu yang baru ataupun untuk jana pendapatan kan, cuba kita fikir masa hadapan kita. Simpanan kita macam mana? Adakah simpanan kita kategori bajet, sederhana, selesa ataupun mewah? Adakah kita nak pada takut yang sama iaitu bajet saja? Kan? Adakah kita nak berubah daripada sederhana ke selesa ke mewah? Terpulang kepada anda. Anda yang tentukan. So bertindak sekarang. Okay. So tadi saya cerita commission iaitu income. Lepas tu saya cerita pasal bonus. Lepas tu saya cerita pasal career path. Dan ada lagi. Prudential ada bagi lagi. Apa benda ni? Retirement Gratuity Benefit, RGB. Apa benda ni? Dia macam pencen. Oi. Pelik ni kan. Jadi ejen pun ada pencen. Prudential adalah satu-satunya company insurans ataupun takaful yang memberi pencen kepada ejen-ejen dia. Menarik tak? Dah lah ada income. Dapat pula gadget, dapat itu, dapat ini. Lepas tu pada masa yang sama pula dapat bonus. Dah lah bonus, dapat lagi orang kata apa, boleh dapat pangkat, boleh dapat orang kata apa, naikkan career path kita. At the same time boleh dapatlah pencen. Uish. Dia macam ni, sama ni. Macam orang kerja kerajaan. Kan? Kerja swasta biasa pun belum tentu dapat pencen. So, kita dalam Prudential ni ada beri peluang untuk dapat pencen, iaitu dipanggil RGB. Okay? Satu-satunya company takaful insurans yang memberi peluang pencen. Okay? Right. So, pada siapa-siapa yang nak mulakan, jangan risau. Kita ada cara untuk mulakan, iaitu memberi latihan secara percuma. Tak ada orang kata apa, bayar-bayar. Don't worry. Kalau kita kelas kat luar mungkin bayar. Dekat sini kita ada dua jenis kelas, satu online, satu offline. Yang mana yang berdekatan di Wang Semaju boleh pergi offline kelas.
Yang mana yang tak boleh berada di luar kawasan KL boleh join online class. Okay? Okay. So saya punya slide dah nak berakhir. Buat kata-kata terakhir sebagai saya, impian anda memberikan anda peluang untuk menjadikannya realiti. Anda hanya perlu mengenal pasti peluang yang muncul dan ambil tindakan. So peluang yang ada adalah sekarang. Macam mana nak tentukan 5 tahun akan datang adalah tindakan anda sekarang, masuk kelas, ambil exam. Kita buat sebaik mungkin. Kita buat sama-sama, berjaya sama-sama. Okay? InsyaAllah, terima kasih daripada saya, Uncle Takaful, Nasrul Nur Rasmi. Sekian, terima kasih. Saya pass back to moderator. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Lieutenant Bersara TLDM Muhammad Nasrul Shah atas perkongsian hebat sebentar tadi. Alhamdulillah, macam mana semua? Rasa teruja tak nak join? Rasa teruja tak nak jadi sebahagian daripada keluarga Prudential? Okey. Sebelum tu, saya nak minta lah, sebelum saya teruskan majlis, saya nak minta kerjasama semua partisipan atau guest on video, mutekan suara untuk kita beri penghormatan lah kepada speaker dengan testimoni. Sebab bukan senang kita nak panggil diorang, sebab diorang busy kan. Lagipun diorang banyak pencapaian lah. Testimoni kali ini sangat-sangat hebat. Okey. Okey, baiklah, tibalah masanya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Cik Zul dari Legacy Group, ingin mengajak anda semua datang ke kelas secara online untuk foundation training. Macam mana nak bermula dengan cemerlang dalam industri takaful. Okey, so jemput datang ramai-ramai secara percuma saja setiap Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.45 malam. InsyaAllah saya akan kongsikan rahsia kejayaan dalam industri takaful. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zita. Saya merupakan ejen sepenuh masa di Legacy Group. Jom ramai-ramai masuk kelas Part 2 secara online. Jumpa anda di sana. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Dayan Kuno Anita selaku trainer anda pada kali ini. So, jom ramai-ramai masuk ke kelas kami. Kami akan mengajar anda macam mana menjadi perunding takaful yang berjaya. So, jumpa nanti. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Hasna Abdul Hamid daripada Prudential BSN Takaful. Saya adalah web planner di Prudential, berpengalaman 10 tahun sebagai web planner di Prudential. Okey, saya adalah trainer anda untuk Legacy Foundation Training. Jumpa anda di sana. Bye. Okey. Tiba masa saya nak umumkan berita baik dan berita gembira untuk semua guest pada hari ini. Okey, kami ada menawarkan kelas eksklusif Part 1 and Part 2 secara online di Zoom dan juga offline di branch Wangsa Maju. Special untuk guest-guest semua hari ini. Okey, jom. Kita semua guest boleh untuk kehadiran training foundation class ni boleh type nama dengan nombor telefon dekat chat box untuk kita record lah, dan pihak kita akan contact guest-guest yang bagi nama dan nombor telefon dekat chat room. Boleh type sekarang lah .
Okey, sementara tu. Okey, teruskan bagi nombor telefon dengan nombor nama. Saya sambung lagi lah. Sekarang masa yang ditunggu-tunggulah. Saya perkenalkan testimoni yang hebat kita pada pagi ini. Ini adalah Star Clubber jugalah, sama macam speaker kita. So saya jemput Cik Alia Sakina binti Roslan, Star Club 2020 dan 2021, fresh graduate daripada Cardiff. Dipersilakan. Aku buat lagi, selagi tak jadi tak sah sampai jadi. Sampai jadi, hari-hari bikin jam pertama kali. Oh, sampai jadi, hari-hari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Nampak tak slide saya? Tengok respons. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya sekali terima kasih kepada moderator yang cantik pada hari ini dan juga speaker kita lah. Tiba masa untuk saya pula bagi sharing sebagai testimoni. So sebenarnya saya nervous ni. So saya minta kerjasama daripada semua lah untuk siapa yang dah sarapan pagi tadi. Sekarang dah pukul 11 kan, siapa yang dah sarapan tekan nombor 1. Saya saja je lah nak hilangkan nervous saya ni. So respon. Okay, so saya percaya semua orang dah makan lah kan, sebab dah pukul 11 dah nak tengah hari dah. So insyaAllah saya teruskan. So saya punya slide saya pun simple je insyaAllah. So saya tulis kat sini my beautiful journey. Rezeki tidak pernah salah alamat, tidak pernah menyimpang sesat, tidak pernah salah orang dan tidak pernah salah waktu. Jadi semua yang hadir pada hari ini adalah maksudnya kita ada rezeki lah untuk berjumpa dan memang rezeki masa you all untuk dengar sharing daripada semua orang ni kan. So saya perkenalkan diri saya lah. Okey, nama penuh saya Alia Sakina binti Roslan. Saya lahir pada 13 September 1996. Ni adalah keluarga besar saya lah. Ni gambar raya tahun ni. So complete 6 adik-beradik dan juga 9 anak buah. Saya ada 9 anak buah. Saya yang terakhir lah, saya yang bongsu. So adalah adik-beradik saya semuanya ada macam-macam background lah. Ada yang kerja macam mak ayah saya kerja kerajaan, kakak saya kerja protol, memang kerja makan gaji lah. Tapi ada juga yang buat bisnes sendiri, macam abang saya dia buat Grab lah. Jadi saya fresh grad seperti yang diperkenalkan oleh moderator kita. Saya tak ada experience bekerja lah, tapi saya suka buat bisnes. Saya memang balik daripada habis belajar, saya memang plan nak buat bisnes lah. Okay, so raja sikit lah sebab nervous. So background education saya, dari kecil ayah saya kan kerja kerajaan, jadi saya banyak berpindah randa lah. Saya pernah pernah duduk kat Terengganu, pernah duduk dekat Selangor, Melaka, Negeri Sembilan. Tapi banyaknya pada Melaka lah. Saya dilahirkan di Melaka masa kecil, masa saya darjah 1-2, saya sekolah kat Melaka, kat Jasin. Lepas tu berpindah ke Putrajaya darjah 3 setahun je. Darjah 4, 5, 6 saya terus ke Negeri Sembilan lah. Lepas tu masuk form 1 saya dapat MRSM Alur Gajah, pergi balik pada Melaka. So form 1 sampai form 3 saya belajar di MRSM Alur Gajah. Form 4, form 5 saya dapat sambung ke MRSM TGB lah dekat Jasin, Tunggal Fababa. Siapa sini ex-MRSM ataupun ada kenalan di MRSM? Boleh tulislah kat chat saya kan. So okay, terima kasih sampai respon. So daripada SPM, lepas SPM alhamdulillah saya keluar daripada Melaka tapi naik sikitlah ke Seremban. So saya dapat sambung belajar A-levels di Kolej Maras Seremban selama 2 tahun lah. So dah berapa tahun dah saya duduk asrama kan, daripada form 1, form 5, lepas tu sambung pula lepas SPM buat A-levels 2 tahun.
Lepas tu Alhamdulillah A-level saya lepas, tapi masa tu kita nak fly pergi UK kan. Saya buat A-levels tu untuk further study dekat United Kingdom kan. Tapi dia ada syarat dia lah. Saya sponsor MARA, dia ada syarat dia iaitu kena ambil English test. So English test dia IELTS. IELTS saya tak lepas. So jangan anggap semua yang ni pandai English lah. Saya biasa-biasa je. Okay, so IELTS saya tak lepas, tapi masa tu saya rasa saya redha dah lah. Saya macam tak apalah, apa nak jadi jadilah. Belajar kat Malaysia pun okey. Ada juga universiti yang okey kan. So masa tu saya memang orang kata macam lowest point dalam hidup saya jugalah masa tu. Tapi pada tahun tu juga mak ayah saya buat haji, jadi mak doalah, mak saya doa kat Kaabah tu sambil dia WhatsApp dengan orang macam orang besar dekat MARA tu lah, dia minta berayuan. Jadi beberapa hari lepas tu Alhamdulillah dibagi pelepasan, adalah beberapa lagi orang lain yang dapat pelepasan dapat fly ke UK. So rezeki saya lah dapat fly pergi UK, Alhamdulillah sambung accounting and finance dekat Cardiff University, Cardiff Business School. So macam ayat saya yang masa first slide tadi, rezeki tidak pernah salah alamat kan. So maksudnya memang rezeki saya lah dekat untuk belajar further study dekat UK tu. So sama juga dengan kita, you all jugalah kat sini, rezeki memang tak pernah salah alamat, tak pernah sempang dan sebagainya. So Alhamdulillah saya graduate, berjaya tamatkan pelajaran di UK. So tamatlah. So habislah cerita pasal education. Macam mana saya boleh start business ni kan? Bila saya bila saya kat sana kat UK, ramai yang bila kawan-kawan kita kat UK tu dia memang bercita-cita untuk balik Malaysia dan bekerja dengan company-company yang besar lah kan. Contoh macam saya, account. Mungkin ada juga kat sini yang dulu background accounting. Dia punya target dia adalah untuk masuk Big Four firms lah. Macam PwC, EY, KPMG. Tapi saya ada jugalah pergi interview, cuma saya tak dapat. Tak ada rezeki, orang kata tak ada rezeki kat situ. Tapi saya balik Malaysia, saya tak putus untuk apply kerja lah. Saya apply kerja, tapi banyaknya saya apply kerja bahagian sales sebab saya memang nak buat bisnes. Saya tak nak masuk industri yang bahagian banking ni. Saya pun tak tahu kenapa, mungkin sebab masa saya belajar pun saya ada buat bisnes sikit-sikit. So bila saya balik Malaysia, apa yang saya cuba buat adalah saya join dropship. Saya join dropship tapi sekejap je. Dalam masa saya graduate Julai 2019, kemudian saya try banyak benda lah sambil-sambil apply kerja. So dalam masa 2 bulan tu tiba-tiba saya dapat call. So saya dapat call untuk interview kerja. Banyaklah interview kerja yang saya apply, termasuklah interview dengan Kowe, dengan Public Mutual. So kita banyak terkenal juga kan, macam bahagian sale ni mestilah yang akan terdedah dengan benda-benda macam tu lah, macam property ke, unit trust, Public Mutual dengan Kowe kan. So saya pernah pergi interview kat situ tapi tak ada yang spark lah, maksudnya saya tak ada yang berminat kat situ. So saya masa tu saya dapat idea saya dapat call daripada Puan Sufidah ni, saya punya manager lah sekarang. Dia kata, masa saya interview dengan dia kata bisnes yang paling tanpa modal, bukan tanpa modal lah, dia modal yang paling kecil adalah bisnes takaful. Sebab kalau kita tengok macam bila saya nak try buat, saya pernah nak try buat nak jual tudung. Tudung ni ada nama ada seorang artis ni lah, saya macam berminat lah dengan dia punya tudung tu dan dia ada buka untuk jadi stokis ke agent masa tu. Tapi bila saya tanya mak saya, dia kata modal ni besar sangat, ada dekat ribu jugalah. Sebab saya baru habis belajar kan, modal besar macam tu. Mungkin ada orang lain modal dia lagi besar, lebih daripada ribu, mungkin puluh ribu. Tapi saya yang baru balik belajar pun, ribu tu pun dah kira besar lah untuk saya
ambil stok, orang kata ambil stok. Tapi jualan ni tak tahu lagi kan ada hasil ke tidak. So bila saya jumpa dengan, saya dapat interview dengan Prudential, dengan Kak Sufidah ni, dia kata yang ni tak ada modal. Modalnya hanyalah exam, iaitu saya ambil exam lah, saya daftar exam RM85 dengan RM80, itu je modal dia. So saya tanpa ragu-ragu saya terus register masa interview tu, saya terus register sebab modal tu yang itu je. So and dia ada sebut commission macam kalau kita buat dropship tudung kan, saya ada pengalaman dropship tudung tu, satu kali tudung satu kali commission sahaja. Time tu je commission ni. Nah, bulan depan tak ada dah commission. So saya terbeli idea tu lah, kalau kita jual takaful, kiranya satu orang kita close sale, next month tu dia bayar lagi, walaupun kita tak buat sale, kita masih dapat dia punya commission. So saya tertariklah dengan itu, terus saya tanpa ragu-ragu, tanpa fikir panjang, saya terus decide untuk buat teruslah. Okay. So itu sebab sedikit saya punya macam mana saya boleh join, dan ni adalah saya punya klien lah. Banyaknya saya jumpa dekat booth, ada yang kawan-kawan, ada yang saya pergi rumah dia, ada yang saya pergi kat kedai makan kan. So ini yang pakai mask tu banyaknya pada PKP lah tahun lepas. So alhamdulillah selepas sebulan saya nak share saya punya income lah. So selepas sebulan saya join. Okay, tadi saya cerita saya ambil masa 2 bulan je untuk cari kerja dan juga try business kan. So September tu terus saya jump into this business full time. So saya buat full time sebab saya tak ada kerja lain dah. Saya fokus yang ini je, full time. So masa first income saya September 2019, commission dia adalah 473. Tapi selepas 1 bulan saya dapat, masa tu ada insentif 950 kalau tengok kat sini lah, kalau nampak lah kan. 950. Untuk kuartal ni pun ada juga insentif macam ni juga. So saya encourage lah siapa-siapa yang memang ada niat nak join kan, join buat betul-betul and fokus betul-betul, sebab Prudential ni tak pernah tipu dengan apa yang dia janjikan. So apa yang dia janjikan tu dia akan bagilah. So macam saya masa Oktober tu, alhamdulillah saya punya commission naik terus jadi 2,000, daripada 500 lebih kurang lah 500 naik 2,000 dalam masa 1 bulan kan, sebab kan ada insentif yang ekstra tu RM950. So bulan ni pun ada benda insentif macam tu. So semua orang kena grab lah, sebab bukan selalu. Yang ni tahun 2019. Lepas 2-3 tahun baru Prudential buka balik kontes macam ni. Kan? So selepas 1 tahun, macam kita tengok tadi kat slide yang kita punya speaker tadi kan, dia cerita lepas setahun kita boleh generate income 4,000 kan. So Alhamdulillah income saya pun dalam masa setahun September 2020 jadi 6,000. Alhamdulillah, syukur kan. So ini saya share bukan nak riak ke apa, tapi kita nak share untuk inspirasi lah, semoga yang lain-lain boleh bersemangat lagi lah untuk buat betul-betul dan buat bukanlah buat full time, maksudnya try, sebab kita punya rezeki dah datang kat sini, kita jangan sia-siakan masa kita dah datang kan. So kita kena buat betul-betul. So dalam masa 4 bulan saya 2019 tu, alhamdulillah lah rezeki dapat top agent apa semua dengan pencapaian 2019. Saya dapat banyak trip, tapi trip-trip ni tak dapat pergilah sebab 2020 pandemik kan. Jadi sebagai qualifier sahaja kita dapat nama lah. Okay, tahun 2020. Selain tu ada jugalah macam reward benda-benda lain selain daripada duit. Macam tadi saya cerita pasal commission kan, ada extra insentif. Tapi ada juga benda lain yang smartwatch. Saya pernah pergi appointment dengan klien tanya berapa awak beli awak punya jam Huawei ni, sebab dia berminat nak beli. So saya cakap lah saya tak tahu berapa harga dia sebab saya dapat free. Jadi dia pun macam wow, dapat free, siapa yang bagi? So saya cakap lah Prudential lah yang bagi. So mana ada company lain yang mungkin ada lah kot, mungkin ada tapi tak selalu bagi. Tapi Prudential ni selalu dia akan bagi kontes-kontes macam ni, dapat iPad, dapat jam kan. Okay, tahun 2021, tahun lepas lah. Tahun lepas saya nak highlight 2 cerita saya, insyaAllah. So macam saya cakap, tahun yang saya kena pandemik tu, tahun yang kita pandemik tu,
kan dapat banyak trip tapi tak dapat pergi kan. So alhamdulillah tahun lepas punya trip kita akan pergilah. So saya memang sangat excited dengan trip ni, insyaAllah. Akan pergi ke Australia, sini Australia dengan worth 7,000. Kalau kita pergi sendiri memang kurang daripada 7,000 lah, tapi kenapa saya sebut 7,000 ni adalah kerana dia punya treatment tu lain. Dia akan treat kita, memang susahlah kita akan dapat. Kalau kita pergi berjalan sendiri pun kita tak akan pergi hotel-hotel yang 5 star kan. Mana ada kita nak pergi kalau ada yang nak pergi travel kan, pergi travel sendiri, kita akan pergi yang hotel budget, betul tak? Hotel budget, lepas tu backpacking, jenis-jenis yang macam sekadar nak ambil pengalaman je. Tapi dengan Prudential kita boleh dapat 5 star punya hotel yang overseas. So nak ceritanya macam kita kena grab lah peluang ni. Peluang dah ada depan mata, kita kena grab. Okay, so saya excited sebab ni first trip saya dengan Prudential yang di luar negara. Satu lagi, saya nak highlight tahun lepas, alhamdulillah. Tadi speaker kita ada cerita pasal keluar kereta kan. So saya salah seorang daripada ejen yang berjaya, alhamdulillah berjaya keluarkan kereta juga. So saya nak cerita masa tahun, kalau tengok kat tarikh kat sini kan, tarikhnya 5 Oktober 2020. Ini selepas setahun saya jadi ejen. Saya dengan saya punya team pergi tengok kereta je dulu. Maksudnya kita orang pergi apa orang kata macam pergi showroom lah. Showroom lah kan, pergi showroom. Tengok je dan rasa tak pernah terfikir pun nak beli ke, nak submit loan ke apa ke, tapi kita berimpian untuk one day aku akan pakai juga. Sebab kita dah pergi kan, mesti kita rasa macam aku nak pakai jugalah kan, tapi tak pernah terfikir pun lah nak beli. So masa September setahun selepas tu, ni 5 Oktober kan, 5 Oktober 2020, setahun selepas tu September 2021 saya submit loan. Masa saya submit tu, dia kata okay, income okay, tapi kena ada guarantor sebab saya tak pernah ada apa-apa loan dan juga tak ada yang saya nak apply, kereta yang saya nak apply adalah lebih daripada 100,000. Jadi kena ada guarantor. Tapi saya tengah fikir siapa guarantor saya nak buat. Sebab saya submit loan ni saya tak bagi tahu ayah saya. Ayah saya seorang yang garang lah kalau nak tahu. So benda-benda macam ni dia memang particular. Lagi dia auditor kan, memang particular. So saya pun macam let go je lah benda tu. Tapi bila Oktober saya tanpa ragu-ragu saya submit lagi sekali. Tak tahulah tiba-tiba mungkin terdetik kot nak submit tu. Second time saya submit masa Oktober 2021. Okay. Saya submit tu, bank pun kata nak kena ada guarantor juga. Masa tu saya berfikir lagi sekali. Lepas tu lepas tu saya pun macam tak apalah, aku try je lah. Saya call ayah saya tanpa jumpa padahal duduk sekali ni. Saya call ayah saya masa tu hari bekerja lah, saya call. Saya cakap, ayah, bapak lah kan, saya panggil bapak Tina submit loan, nak kena ada guarantor. Memang nervous dan berdebar masa nak minta dia punya dokumen tu. Lepas tu dia tanya untuk apa, lepas tu saya cakap lah untuk kereta, ada submit loan untuk kereta MERS. Lepas tu terkejut lah dia sebab dia pakai MERS pun selepas 20 tahun bekerja. Tapi kita ni bekerja setahun 2 tahun tiba-tiba nak pakai MERS kan, macam tak logik lah kan. So dia pun macam betul kan aku ni macam tu. Lepas tu dia tanya nak dokumen apa. Lepas tu saya cakap lah nak sekian-sekian. Lepas tu dia macam tak bagi sebenarnya. Saya pun tak tahu dia bagi ke tak. Lepas tu dia kata okay, nanti dia fikir dulu, dia cakap. Nanti dia fikir dulu dia nak bagi ke tak. Lepas tu saya pun end call. Saya end call, tiba-tiba saya dapat email. Ayah saya bagi dokumen semua. Lepas tu saya macam, ya Allah, alhamdulillah, macam itulah. So saya submit tapi bila dah submit tu, alhamdulillah dah lulus. Cuma bila kita nak sign agreement tu kan, kena ada guarantor sekali kan. So bila jumpa dengan bank, bila jumpa dengan orang bank yang nak submit, yang nak sign agreement tu, ayah saya tanya banyak sangat soalan.
dia punya dokumen tu dia biasanya orang kalau sign agreement dia akan sign je kan, sign. Lepas tu next page sign. Tapi ayah saya tak. Ayah saya dia baca. Setiap wording dia baca. Setiap page tu pun dia baca. Lepas tu saya memang sangat nervous lah masa dia nak sign tu. Memang doa banyak-banyak supaya dia lembutkan hati apa semua. So dia siap tanya, masa tu kebetulan saya tengah pakai kereta yang nama dia lah, kereta nama dia dengan nombor plate yang sama RAB 3131 ni, iaitu Honda Jazz. Masa tu saya memang bayarlah kereta Honda Jazz tu setiap bulan, setiap bulan saya bayarlah kereta tu kat dia. Lepas tu dia tanya apa jadi dengan Honda Jazz tu, siapa yang nak bayar? Sebab je lah saya nak ambil kereta baru kan, siapa yang nak bayar yang tu? So saya cakap lah kita akan trade in bagai-bagai. Tapi dia tanya tu masa tu adalah banker tu juga kan, ada banker tu dengan saya. Maksudnya dia bertanya pada saya tapi banker tu cuba nak jawab sebab saya dah deal dengan banker tu. Nanti kita akan trade in lah bagai-bagai kan. Tapi banker tu cuba nak jawab lah, tapi ayah saya macam marah banker tu, awak diam biar anak saya yang jawab. Lepas tu saya macam memang sangat takut lah masa tu. So saya jawab je lah apa yang terlintas dekat dalam fikiran saya masa tu. So saya jawab je lah. Lepas tu dia sign. Alhamdulillah dia sign, tapi masa tu macam betul ke ni macam tu je lah ya. Macam takut-takut jugalah. Okay, so alhamdulillah dilembutkan dan saya pun, dia sekarang ni pun dia percaya dengan saya punya kerjaya dan setiap kali kalau saya ada cuti ke apa ke, dia mesti akan tanya, tak pergi kerja ke? Dia pula yang tanya, tak pergi kerja ke? Sebab risau siapa nak bayarkan kereta tu. Okay, tu je cerita saya untuk kereta kan. Harap ni bagi inspirasi lah. So sebenarnya nak ceritanya bukan senang lah kita nak capai satu-satu tahap, walaupun kita dah senang untuk walaupun orang nampak kita ni indah, tapi sebenarnya ada cerita di sebalik semua kisah-kisah ni lah. So ini adalah kisah saya lah. Okay, so kenapa saya stay long, kalau ikutkan dah 3 tahun lah kan. Macam kalau kita perasan kebanyakan fresh grad dia akan cuba-cuba je dulu. Maksudnya dia akan buat part time dulu ke, lepas tu sementara tunggu dapat kerja baru kan, dia akan macam buat part time. Lepas tu bila dia dapat offer better job, kononnya offer better job yang ada gaji tetap, dia akan pergi kepada sana. Tapi saya tak. Saya alhamdulillah saya stay long kat sini dah 4 tahun dah kan. So kenapa saya stay? Sebab yang pertama ni adalah one of top company jugalah kalau kita tengok kat LinkedIn. Dia adalah top 10 company LinkedIn dan kita pun tak perlu nak promote banyak sangat dah pasal company. So klien pun senang nak trust kat kita sebab company top. Okay, yang kedua, kerja macam ni adalah kerja yang flexible and manageable time lah. Bukanlah bermakna kita boleh kontrol masa tu, tapi kita kalau kata ada benda-benda yang emergency kan, benda-benda yang nak cuti, nak buat annual leave ke apa ke sendiri, kita boleh manage kita punya kerja dan waktu cuti tu bila. Lepas tu yang ketiga, dia adalah unlimited income lah. So kalau kita kerja overtime, kita kerja kita kerja kuat, kita nak income banyak ni, kita ada plan. So kita kerja kuat, alhamdulillah, insyaAllah dia akan work hard tu akan pay off lah kalau dalam industri ni kan. Lepas tu dalam bisnes ni juga banyak yang improve daripada segi saya punya self thoughts and spiritual lah. Ini akan maksudnya ini banyaknya dari segi dalaman lah. So ni walaupun orang cakap saya bawa muda lagi, masa tu saya start umur 23 kan. Tapi sekarang pun dah 26. Alhamdulillah kita punya cara berfikir, maturity kita pun dah improve lah dari segi tu. So macam biasalah ada free gadgets, boleh dapat trips, free, overseas trips. Lepas tu kita ni kontrol kita punya bisnes sendiri. Macam tadi saya cerita saya nak buat bisnes, saya memang nak buat bisnes, tapi kalau kita masuk dropship ataupun bekerja di bawah
mana-mana ejen atau stokis, kita tertakluk kepada satu bos ke atas. Sama juga. So, kalau yang ini tak, kita kontrol kita punya bisnes sendiri. Okay. Banyak sangat, laju sangat ke? Okay. InsyaAllah yang terakhir lah, sekejap saya punya sharing. Saya kata-kata ni saya ambil dari Google. Siapa yang akan bisa, ni bahasa macam Indon sikit lah. Siapa yang akan bisa menjamin kebahagiaan ataupun kesedihan kita kalau kita tak pernah mencuba peluang terbaik. Kan? So ini adalah peluang kita, tapi kalau kita tak pernah mencuba, kita yang decide sama ada kita punya life path tu nak ke arah ke mana. Nak ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wow, sangat-sangat open mind kita sharing kita kali ni daripada speaker yang hebat dan juga testimoni pun hebat sebab testimoni kita ni fresh graduate, tak ada pengalaman kerja dan boleh capai apa yang dia nak. Sekarang pun dia dah dapat apa yang dia nak. So mungkin ada dream yang baru lepas ni. Kita tak tahu kan? Okay. Teruskan ya, isi nama dan nombor telefon dekat ruangan chat box. Sesiapa yang nak menghadiri kelas eksklusif part 1 dengan part 2 oleh kita punya learning and teaching team, boleh cepat-cepat letakkan nombor telefon. Nanti kita punya team akan contact untuk kehadiran lah. Okay, ada saya nak buka lah soalan yang siapa-siapa nak tanya kepada speaker atau moderator kita, Cik Nash dengan Cik Alia. Ada tak soalan? Kalau malu boleh type. Kalau malas nak type boleh terus cakap je, unmute dulu. Siapa yang tanya ni dia dapat gift tau. 2 orang yang pertama tanya dapat gift. Sambil tu letak nombor telefon dengan nama dekat chat box. Ada tanyaan tak? Okey. Saya ingat nak tanya satu soalan lah kepada kita punya speaker. Okey, boleh tak? Lieutenant Nash. Ada tak? Okey, kalau tak ada kita pergi Alia dululah. Kita tanya dulu kepada testimoni kita. Kenapa you pilih untuk menjadi ejen? Instead of professional career yang kat luar sana kan, sebab you educational pun cantik background macam ex MRSM, you pun dapat scholarship MARA, lepas tu graduate pun overseas kan. So kenapa you nak jadi ejen? Boleh jawab tak? Okay, terima kasih moderator. Saya untuk pengetahuan, menjadi ejen bukanlah sesuatu career yang bukan profesional. Menjadi ejen adalah salah satu career profesional juga. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana tadi saya disebut Prudential adalah top company juga, top 10 yang listed dalam LinkedIn. Kita tahu kan LinkedIn adalah platform kerjaya yang memang orang mencari kerja kan. So itu yang pertama. Yang kedua, dia ada juga career path. Kalau kita perasan tadi speaker ada cerita tentang career path. Kita daripada ejen, kita nak naik manager, kita nak ada career path lah. Orang kata macam bukanlah sekadar ejen yang hanya menjual. Kita ada servicing kita, klien kita ada juga career path yang boleh membina kita punya bisnes sendiri, kita punya legasi sendiri, macam legasi group kan, kita akan bina legasi group kan, macam itulah. Yang ketiga, dia ada pension juga. Jadi tak perlu risaulah, dia sebenarnya profesional. Bagi saya dia adalah profesional sebab
Saya nak share lah satu ni training. Saya pernah pergi training. Saya pakai t-shirt biasa je sebab saya ingat macam agent kan. Kita pakai t-shirt biasa je lah macam cikai-cikai punya je lah macam tu saya ingat. Tapi tiba-tiba trainer tu yang marah tanya. Dia kata mana blazer awak? Dia tanya. So saya pun macam terkejut lah sebab selalunya yang berblazer yang smart orang kata smart casual lah. Smart attire ni adalah untuk orang yang untuk carry yang profesional lah kan. Jadi itu adalah salah satu tanda Prudential ni adalah ni antara carrier yang profesional lah. So saya memilih ini untuk stay long. Okey, betul. Prudential ni, Kejaya Prudential Takaful Advisor adalah kejayaan profesional. Memang dah tertulis kat situ. Okey, kita nak tanya soalan dekat speaker kita, Cik Nash. Okey. Saya nak tanyalah sikit. Kan, saya wakil pada guest-guest kita ni mesti nak tanya soalan ni tapi malu. Tapi tak apa, saya tanya dulu. Okey, tak rasa rugi ke ataupun tak rasa sayang ke tinggalkan kerja lama yang boleh dikatakan menjamin masa depan dari segi gaji kan, dan dapat pencen. Apa ni kan, bila dah tak bekerja nanti dapat pencen, gratuity kan. So tak rasa rugi ke tinggalkan? Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yalah, seperti sedia maklum lah, ramai kat sini rasa ada yang akan tertanya kan, ada yang rasa ruginya nak dapat kerjaya orang kata apa, kerja kerajaan. Kerajaan lebih lagi pula dalam badan beruniform kan. Yalah, sebab kita nak masuk pun bukan senang. Kan? Nak masuk dalam kerjaya sebagai seorang tentera ni bukannya masuk macam kita isi borang, lepas isi borang kita pergi training, lepas tu terus kerja. Kan kalau kerjaya seorang tentera ni dah lah isi borang, lepas tu kena belasah, lepas tu kena training, lepas tu tiba short je kan. Dia rasa macam kau dah susah payah, lepas tu kau rasa macam senang je pula kau boleh lepaskan kan. Kalau hakikatnya asalnya memang kita rasa macam sayangnya lah kan, tapi disebabkan faktor-faktor tertentu sebagai contoh kos masa. Paling penting kos masa lah. Sebab saya menitik beratkan berkenaan dengan kos masa saya. Kos masa tu apa dia? Sebab bila dah berkahwin, bila dah berumah tangga dan ada anak kan, saya tengok macam kos masa saya dengan family masa tu dah kurang. Yang pertama. Memanglah hakikat pada asalnya bila kita dah bekerja sebagai badan uniform ni, baik polis ataupun tentera, you punya keseluruhan hidup tu dah kepada negara. Gitu kan. Maknanya kita dah 24 hours anytime at anywhere kita boleh kena panggil, kita kena sedia berkhidmat. Kan. So saya jadi macam tak boleh ni. Kalau dulu bujang boleh. Kan. Tapi saya ambil juga faktor-faktor seperti nak naik pangkat, orang kata apa, nak ada kepakaran. Kat situ pun saya macam tak nampak lagi kan aku punya kerjaya ni, masa depan ni macam mana. Sebab ramai orang anggap tentera ni sekadar pergi perang, pergi dia ada kepakaran dia kan. Sebagai contoh kalau Navy ni macam Pascal kan, kita ni umur masa tu dah kategori tua lah, tua dalam istilah servis. Nak masuk Pascal mana larat. Lain lah kalau awal-awal dulu kita habis je training cadets, kita terus masuk sebagai seorang Pascal, okey lagi, badan kuat lagi. Tapi masa tu kepakaran lain tu tak dapat. Kan saya tunggu juga HR pun tak nampak lagi. Macam saya cakap tadi, masa saya share dalam slot saya tadi, kita punya kerjaya ditentukan orang lain. Kan. So kita tak nampak lagi. Kita tanya, kau punya kerjaya ni tak nampak lagi ni. Kau kena ni dulu, kena buat itu, buat ini. So saya jadi macam, aku lagi 3 tahun nak berhenti ni. Kalau ikut kontrak lagi 3 tahun dah nak kata apa, dah due dah. Istilah dia due. So belum tentu lagi dapat pencen. Dan belum tentu lagi aku boleh menyambung perkhidmatan. So saya buat keputusan masa tu, pokok mana pun kena buat preparation.
kena buat satu langkah-langkah berjaga-jaga untuk masa depan aku. Sebab aku ada anak, aku ada isteri. So masa itulah saya buat keputusan, sebab kalau nak tempoh pencen saya ada lagi 9 tahun untuk berkhidmat. Sekarang ni selepas daripada saya berhenti kerja, start pada Navy 2018 sehingga 2022, saya baru 4 tahun. 4 tahun. So alhamdulillah 4 tahun ni saya punya income pun kalau saya kira dah sama macam panglima dalam tentera. Kan? So saya jadi macam aku dalam ni pun okey 4 tahun. So aku ada lagi 5 tahun. Sebab apa saya kata 4 tahun 5 tahun, sebab tadi saya kira 9 tahun lagi untuk dapatkan pencen. Untuk 21 tahun saya pencen dalam perkhidmatan tentera. So saya dah kira dah 4 tahun aku baru je dalam full time sebagai seorang takaful agent. So ada 5 tahun lagi. So maknanya ada lebih masa lagi. So kat sini tak ada benda yang mustahil, dan rezeki tu adalah milik Allah. So saya percaya saya bukan berhenti kerja, saya tukar kerja. Itu saja. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sangat-sangat menjawablah soalan tu. Soalan tu pun, jawapan tu pun memberi info kepada kita punya guest-guest yang malu nak bertanya. Guest-guest semua boleh tak buka video? Sebab saya rasa macam cakap seorang-seorang lah. Boleh buka video tak? Kita nak tengok juga kan. Kita punya guest ni handsome-handsome je, cantik. Buka video gitu. Okey, kita persilakan IT untuk buka VT Prestige Club Oscar Award. Tapi guys, jangan ke mana-mana lah. Sebab kita depan ni ada photoshoot. Okey, silakan IT.
Okay. Alright, boleh tak kita nak adakan sesi bergambar sebelum berakhir? Kita nak tak gambar dulu. Boleh on video tak semua guys? Guys dan legacy member kita bergambar bersama-sama. On dah? Yang lain dah on ke belum? Okay, ready? 1, 2, 3. Senyum. Sekejap ada lagi next page. 1, 2, 3. L. Boleh buat L. L. 1, 2, 3. Alright. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, sehingga ini saja sesi kita pagi ni. Sekali lagi, diminta guest yang hadir tinggalkan nombor telefon ya, dan nama di chatbox. Kita masih lagi ambil nama-nama yang nak hadiri kelas eksklusif untuk Part 1, Part 2. Okay, saya Nona Nazura binti Muhammad Yatim selaku MC pada pagi ini memohon undurkan diri. Okay, segala salah silap datangnya daripada saya dan yang baik-baik hanya datang daripada Allah. Okay, andai tersilap kata saya mohon ampun dan saya nak berpantun untuk penutup. Okay, menarik halus papan di Jawa, tersergam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa terpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Sama-sama kita untuk menyanyikan lagu Berbang Berbeda.